Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Baru-baru ini, bila ada masalah dengan beras tempatan dan juga beras import kan. So, kerajaan memperkenalkan beras madani. Itu pun dipersoalkan. Sediakan kertas putih bukan beras madani, PAS Pahang. Masalah kekurangan beras putih tempatan di pasaran sejak hampir setahun lalu perlu dijelaskan dengan lebih bertanggungjawab. Kata oleh kerajaan madani, kata Timbalan Persuruhan PAS, anda suharabu. Justru itu katanya PAS Pahang mencadangkan kerajaan persekutuan menyediakan satu kertas putih supaya segala persoalan membelenggu pemikiran rakyat dapat dijawab. Anda surah menegaskan rakyat berhak mendapat penjelasan menyeluruh dalam isu beras kerana keperluan paling asas dan digunakan secara meluas oleh penduduk Malaysia. Okay. Saya jawab. Yang pertama sekali saya setuju. Kalau ada kertas putih tu saya setuju. Tapi dalam masa yang sama, jangan hentikan kerajaan nak sediakan beras madani. Kita tak boleh lah. Okey, jangan bagi beras, sedia kertas putih dahulu. Tak, dia nak bagi beras, bagilah beras. Sediakan kertas putih, saya setuju. Sediakan kertas putih. Itu saya kata tadi. Dia dah nak bantu rakyat. Biar je lah dia bantu rakyat. Yang kita persoalkan dia bantu rakyat tu kenapa? Patutnya, dia orang ni, terutama orang PAS ni lah yang menyokong. Kita menyokong usaha membantu rakyat. Kita menyokong usaha membenteras kemiskinan. Kita sokong. Kalaulah ada korupsi dalam usaha itu, yang tu korang bantai lah tu. Cukup-cukup. Kalau ada salah laku korupsi, penyelewengan, yang tu bantai cukup-cukup. Tapi dia tolong rakyat. Bagi beras dikatakan salah. Nak tolong miskin tegar dikatakan salah. Yang tu saya pelik. Sepatutnya kamu bukan, tak nak berterima kasih kepada kerajaan, tak apa. Tapi bantu, kita kata. Usaha, tak payah puji pun tak apa. Baik, kita sekarang ini menganggap usaha untuk bagi beras madani dan juga menoktarkan miskin tegar itu bagus. Tetapi, kita perlukan juga satu kertas putih supaya kita tahu keadaan beras tempatan semasa. Okay, I agree. Ini dia kata apa? Lebih baik sediakan kertas putih daripada bagi beras madani. Apa punya pemikiran macam ni, tuan-tuan? Kadang saya pelik lah dengan pembangkang ni. Teruk betul lah diorang. Orang bantu rakyat pun diorang persoalkan. Saya tak faham. Saya tak faham dengan apa yang berlaku. Yang apa pemikiran yang diorang ada dalam kepala otak diorang. Sebab apa, tuan-tuan? Ini sambungan. Saya kata kita akan menuju ke direction yang betul kalau kita dipimpin oleh orang yang betul. Orang yang tak melihat bagaimana aku nak mengayakan diri aku. Macam mana aku nak mengayakan anak bini aku. Kalau kita fikir betul-betul, tak. Sebab itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut, kerajaan madani yakin capai pertumbuhan KDNK lebih kukuh 4 hingga 5% pada tahun 2024. Kerajaan madani yakin mampu mencapai pertumbuhan keluaran dalam negara kasar yang lebih kukuh antara 4 hingga 5%. 2024 disokong asas yang kukuh dan pembaharuan yang digariskan dalam ekonomi madani dan belanjawan 2024. Perdana Menteri Dr. Ibrahim dan juga Menteri Kewangan berkata susulan pemetaan strategi pertumbuhan ekonomi baru Malaysia melalui kerangka ekonomi madani, kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaannya pada tahun ini untuk merangsang pertumbuhan ekonomi baru dan merealisasikan pembaharuan dan keadaan sosial. Kerajaan bertekad untuk teruskan mengecil defisit fiskal kepada 4.3% tahun ini sejajar dengan komitmen dalam Akta Keuangan Awam dan tanggungjawab fiskal. Now, kenapa usaha untuk kita kata untuk nak mengecilkan deposit dia apa orang kata defisit ini sangat penting. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa usaha untuk mengecilkan defisit ini sangat penting? Sebab kalau kita faham macam mana defisit ini boleh memakan orang kata apa ekonomi negara kita, dan kita realise orang kata apa kenapa pentingnya Anwar Ibrahim menyentuh mengenai bajet defisit. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Ini adalah kadar ataupun carta perbelanjaan negara kita. Ini negara kita. Yang bawah ni maksudnya negara kita defisit. Bajet, ni bajet. Setiap tahun
daripada 1988 sehingga tahun 2023, kita defisit. Nampak? Ini adalah defisit. Kecuali pada tahun ini yang biru, yang ini surplus, tahun 95. Siapa Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri masa ini? Anwar Ibrahim. Disebabkan oleh defisit, bermakna perbelanjaan kita lebih daripada pendapatan. Jadi bila perbelanjaan lebih daripada pendapatan, bagaimana kita nak ada lebihan untuk kita invest, untuk kita laburkan, untuk kita bangunkan negara. Kita nak compare antara ekonomi terbaik dunia Singapura, tuan-tuan. Ini Singapura daripada tahun 90 sampai tahun 2022. Tengok. Ini surplus saja. Adalah defisit ni pun disebabkan oleh yang ini memang 2016 masa tu kejatuhan ekonomi. Kemudian ini adalah COVID. Tetapi kalau kita tengok bagaimana keadaan Singapura, tuan-tuan. Daripada segi perbelanjaan. Ini pun kerajaan berbelanja defisit sebab masa ini COVID. Negatif 10.8%. Kita compare dengan negara kita. Now, kita nampak atau tidak? Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim amat mementingkan bajet surplus itu kita kena capai. Dan kita boleh capai kalau perbelanjaan itu betul. Dan Anwar pernah buktikan pada tahun 1992 sehingga 1997 sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan. Bagaimana negara daripada defisit dia berjaya bawa keluar sehingga menjadi surplus. First time ever dalam sejarah Malaysia. Tu pun orang tak nampak, aku tak faham lah. Serius aku tak faham. Kan? Okay, habis kat situ.